Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut apa yang tajuk kita tunjuk tadi adalah mengenai keberkesanan indeks pembangunan manusia di Malaysia. Sebelum kita terangkan apa keberkesanan indeks pembangunan manusia di Malaysia, kau tahu apa indeks pembangunan manusia? Saya akan terangkan indeks pembangunan manusia. Let's go. Maksud indeks pembangunan manusia adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangunkan melalui 3 elemen, iaitu kehidupan lama dan sihat, pengetahuan atau pendidikan, dan mencapai taraf hidup yang memuaskan. Indeks pembangunan manusia dirumuskan pada tahun 1960 oleh UDNP. Apa UDNP itu? United Nations Development Program. Menurut UDNP, pembangunan manusia merupakan perluasan pilihan bagi penduduk yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya yang saya sebutkan tadi. Saya akan bawakan kawan saya yang berada di bawah ini akan menerangkan apa manfaat indeks pembangunan manusia. Jom kita saksikan. Bagi manfaat IPM ataupun Indeks Pembangunan Manusia pula adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berdasarkan kesejahteraan masyarakat. Indikator peningkatan pertumbuhan yang lebih luas diberikan oleh indeks. Ia membantu untuk menangkap dimensi ekonomi dan juga sosial masyarakat. Selain angka seperti pertumbuhan ekonomi, produk domestik kasar, pengembangan peluang pekerjaan dan tahap kemiskinan, indeks ini juga menawarkan petunjuk tambahan. Ini digunakan oleh negara-negara tertentu untuk peruntukan perbelanjaan awam seperti perkhidmatan kesihatan dan pendidikan. Berkaitan dengan pelbagai perkhidmatan sosial pula, indeks memainkan peranan strategis dalam menilai dasar dan dalam mengira kecekapan pemerintah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, rakan saya akan menerangkan tentang analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua kerana masih mendengar, dan terima kasih kepada anda semua kerana masih mendengar dan menonton kami punya rancangan. Dan selamat datang ke dalam rancangan ataupun segmen daripada saya, Muhammad Khwarizmi bin Muhammad Salim, berkenaan segmen analisis kajian mengenai indeks pembangunan manusia especially dekat Malaysia. Dan sebagai kita sebagai rakyat yang prihatin haruslah mengetahui sedikit sebanyak mengenai apa yang berlaku dekat Malaysia ini. Sebelum itu, saya akan start ataupun saya akan bermula dengan sedikit mengenai fungsi ataupun macam mana indeks pembangunan manusia ini berlaku secara sistematik. Tiga perkara ini akan diambil kira dan tiga elemen ini bukan sahaja ditumpukan pada pembangunan ekonomi, namun asas ataupun utama indeks pembangunan manusia ini adalah untuk mengoptimumkan kesejahteraan seseorang individu di sesebuah negara. Dan apa yang dimaksudkan dengan mengoptimumkan kesejahteraan? Apa yang diperkatakan oleh ULHA ataupun ULHA ini adalah pengasas kepada indeks pembangunan manusia itu sendiri. Beliau seringkali mengatakan bahawa indeks ini sering dibingkaikan dengan bahawa seseorang individu itu mempunyai pilihan dalam hidup mereka demi kelangsungan hidup mereka. Seterusnya kita akan melihat statistik-statistik yang telah direkodkan oleh UNDP di Malaysia ataupun laporan-laporan yang telah dihasilkan oleh mereka. Jom. Okay, gang, welcome back. Segmen yang seterusnya adalah mengenai analisis yang telah dihasilkan oleh UNDP berdasarkan laporan-laporan yang telah mereka hasilkan. Fungsi badan ini adalah untuk mereka menghasilkan laporan akhir, dan dalam laporan akhir ini akan menunjukkan segala development ataupun progress indeks pembangunan manusia di seluruh negara. Dan laporan ini akan dijadikan sebuah rujukan kepada setiap negara untuk mereka melihat sejauh manakah keberkesanan IMP di negara mereka. Dekat sini kita akan sebuah statistik
Menurut laporan pembangunan Malaysia pada tahun 2015 yang dikeluarkan oleh UNDP itu sendiri, di dalam laporan ini mengatakan bahawa Malaysia berada di tangga yang ke-62 daripada 188 buah negara pada tahun 2014 mengikut IMP. Dan bagi saya, Malaysia telah membanggakan nama negara kerana 62 daripada 188 buah negara agak tinggi. So, dan dalam kalangan negara-negara ASEAN, Malaysia telah meraih tangga ketiga terbaik di kalangan negara-negara ASEAN selepas Singapura dan Brunei. So, dalam kalangan negara ASEAN pun mereka bertanding ataupun mereka mempunyai peringkat di negara ASEAN itu sendiri. So, pada tahun 2018, Malaysia mencatat skor IPM yang tertinggi iaitu 0.804. So, semenjak tahun 1980 sehingga 2020, dan pada tahun 2018, Malaysia telah mencatat skor IPM yang paling tinggi iaitu 0.804. So, itu adalah analisis yang saya dapat rungkaikan menerusi laporan daripada UNDP. Jom kita kembali ke segmen yang utama. Okey, itu saja yang saya dapat simpulkan dari segmen saya, iaitu analisis kajian berkenaan Indeks Pembangunan Malaysia. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Seterusnya saya akan paskan kepada orang yang lain. Stay tune. Selamat sejahtera. Kesimpulan yang dihasilkan melalui kajian yang telah kami jalankan adalah walaupun Indeks Pembangunan Manusia sedikit ralah dalam pengenal pasti skor yang dicapai sesebuah negara, namun ia adalah satu cara ataupun kaedah yang sangat berkesan yang dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu petunjuk dalam pembangunan yang boleh digunakan untuk menganalisis perbandingan status pembangunan sosial ekonomi suatu negara dan menggambarkan pembangunan manusia di suatu negara. Hal ini boleh dilihat pada pembangunan manusia di Malaysia sendiri yang meraih skor antara yang tertinggi di dunia. Justru itu kita mampu melihat di mana kedudukan Malaysia berbanding dengan negara-negara lain. Indeks Pembangunan Manusia juga dapat mencerminkan bagaimana kedudukan sebuah negara dengan negara lain dari segi tahap kesejahteraan masyarakat. Larik halus papan di Jawa, tersenggan kuku di gerbang batu. Adat berjumpa, terpisah juga, moga ketemu di lain waktu. Sekian dari pembentangan kami. Terima kasih atas ketenangan anda dalam mengikuti pembentangan ini. Semoga pembentangan ini dapat menambah wawasan anda. Dan apabila ada tukar kata yang kurang berkenan di hati, anda mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.